Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, jadi PDPR kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kata adjektif. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif? Kata adjektif ini ataupun kata sifat ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat kata nama atau frasa nama. Jadi dalam erti kata yang lain, kata adjektif ini dia merupakan sifat bagi sesuatu kata nama itu. Contoh kata adjektif ialah baik, murah, rendah dan cantik. Untuk memudahkan lagi pemahaman kamu mengenai kata adjektif ini, cuba kamu bayangkan diri kamu. Diri kamu tu apa ciri-ciri yang terdapat dekat diri kamu tu? Kamu tinggi ke? Kamu rendah ke? Kamu gemuk ke? Hitam ke? Putih ke kulit kamu? Jadi itu merupakan sifat, kata sifat. Sifat yang menunjukkan diri kamu. Contoh dia ialah kulit kamu putih, badan gemuk, dan apa lagi, rambut kamu panjang, macam itulah. Dia menerangkan sifat sesuatu kata nama. Okey, jenis-jenis kata adjektif yang ada. Jadi hari ini kita akan tengok 9 jenis kata adjektif. Yang pertama kita ada kata adjektif sifatan ataupun keadaan. Yang kedua kita ada kata adjektif warna. Yang ketiga, kita ada kata adjektif ukuran. Keempat, kata adjektif bentuk. Kelima, kata adjektif waktu. Keenam, kata adjektif jarak. Ketujuh, kata adjektif cara. Kelapan, kata adjektif perasaan. Dan kesembilan, kata adjektif panca indera. Dan hari ini, PDP kita akan berfokuskan kepada setiap jenis kata adjektif ini secara ringkas. Kita tak perlu tengok secara detail sangat, tetapi secara ringkas sahaja. Okey. Jadi yang pertama yang kita tengok adalah kata adjektif sifatan atau keadaan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif ini ialah kata adjektif ini membawa pengertian sifatan ataupun keadaan sebagai unsur keterangan bagi kata nama. Contohnya adalah baik, cerdik, berani dan pandai. Jadi contoh penggunaan ayat dia di sini saya letak anak guru itu sangat cerdik. Kalau kamu cerdik ke bodoh? Itu ikut kamulah. Okey. Jadi kata adjektif sifatan ataupun keadaan tadi dia menerangkan keadaan sesuatu kata nama tu. Contoh dia anak guru ini. Anak guru ini tadi keadaan ataupun sifat dia adalah cerdik. Kalau kamu keadaan ataupun sifat kamu cerdik ke? Bodoh ke? Macam itulah. Bagi yang tak ikut PDPR tu bodoh lah. Okey, sekejap Okey, kata adjektif warna pula. Okey, kalau kata adjektif warna memang terang-terang dekat situ ada warna kan? Kalau tak tahu warna tu memang buta warna lah. Okey, jadi kata adjektif warna ini dia membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Warna, color. Bagi yang tak faham bahasa Melayu tu saya cakap dalam bahasa Inggeris, color. Okey, contohnya warna, kita ada warna merah, warna putih, warna ungu, warna kelabu, warna hijau, apa lagi? Banyak lagi lah warna yang kamu boleh cari. Contoh dia untuk kata adjektif warna ini, gadis itu bertudung merah. Okey, jadi sifat dia di sini tudung yang dia pakai itu berwarna merah.
Jadi itu adalah kata adjektif warna. Okey, kata adjektif ni warna ni senang saja. Dia menggunakan pengertian warna sebagai unsur keterangan bagi sesuatu kata nama. Okey, kemudian kata adjektif ukuran pula. Kalau ukuran ini dia membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Contoh dia ukuran sesuatu benda. Kita ada ukuran yang kecil, ukuran yang panjang, ukuran yang rendah, ukuran yang tebal. Contoh dia bilik. Okey, contoh ayat yang saya bagi sini bilik. Bilik kecil mudah diurus. Jadi bilik itu sifat dia, saiz dia adalah kecil. Jadi itu menunjukkan pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Okey, seterusnya kita ada kata adjektif bentuk. Tadi ukuran, kita ada ukuran kecil, panjang, pendek dan lebar. Okey, yang ni pula rupa bentuk pula. Bagaimana kamu melihat sesuatu benda itu? Bagaimana rupa bentuk itu? Itu menunjukkan kata adjektif bentuk. Contoh dia adalah bulat, lonjang, buncit, leper. Jadi bagaimana mata kita melihat sesuatu benda itu, begitulah rupa bentuk dia. Itu adalah kata adjektif bentuk ini, di mana kamu dapat melihat bagaimana rupa bentuk sesuatu benda. Okey, jadi contoh ayat untuk yang saya gunakan di sini adalah perut Ali sangat buncit. Jadi di sini dia menggambarkan bahawa perut Ali ni sifat dia adalah, rupa bentuk dia adalah buncit. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kata adjektif bentuk. Okey, seterusnya kita ada kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ini dia membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Jadi waktu ini, kata adjektif waktu, dia gunakan konsep masa sebagai keterangan bagi sesuatu kata nama. Okey, contoh dia dekat sini, baharu. Konsep masa baharu, baharu sahaja berlaku, lama, segera, suntuk. Jadi contoh ayat yang saya guna di sini, jalan lama ke kampung itu telah dibaiki. Jadi di sini jalan itu diberikan sifat bahawa jalan itu sudah lama. Jadi itu adalah penggunaan kata adjektif waktu. Kalau suntuk pula, waktu untuk berbuka puasa sudah suntuk. Macam itulah. Jadi jadi untuk kata adjektif waktu ini dia membawa pengertian konsep masa tu sebagai unsur keterangan. Okey, jadi yang seterusnya kita ada kata adjektif jarak. Okey, kata adjektif jarak ini dia membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Okey, di sini diingatkan kata adjektif jarak ini dia membawa maksud konsep ruang konsep ruang, konsep jarak antara dua bentuk ataupun dua keadaan. Jadi contoh dia kamu dengan rumah kamu. Jadi kalau kamu dengan rumah kamu, berapa jarak dia? Itu adalah kata adjektif jarak. Contoh dia ayat yang kita boleh guna untuk kata adjektif jarak ini, perkataan yang boleh kita guna, jauh, dekat, hampir, rapat. Contoh ayat dia, kawan rapat saya belajar di luar negara. Itu menunjukkan konsep hubungan antara orang. Kalau antara kamu dengan rumah kamu, jarak antara rumah saya dengan sekolah jauh. Macam itulah penggunaan kata adjektif jarak. Okey, yang seterusnya pula adalah kata adjektif cara. Kalau kata adjektif cara ini dia seakan seperti keadaan tadi tetapi ada sedikit berlainan. Okey, jadi kata adjektif cara ini pula dia membawa pengertian keadaan kelakuan ataupun ragam sebagai penerang kata nama. Okey, jadi dia menunjukkan keadaan ataupun kelakuan sesuatu sebagai unsur keterangan bagi kata nama. Okey, contoh dia lambat, cepat, gopoh, deras. Contoh
ayat dia di sini saya bagi orang lambat selalu rugi. Kalau deras pula, sungai itu mengalir dengan deras. Jadi itu adalah kata adjektif cara, di mana dia menerangkan keadaan, kelakuan, apa yang sesuatu benda tu tengah buat. Itu adalah kata adjektif cara. Okey, seterusnya kita ada kata adjektif perasaan, di mana kata adjektif perasaan ini membawa pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama. Dan diikuti oleh, tolong ingat diikuti oleh kata sendi nama wajib. Selepas kata adjektif perasaan perlulah diikuti dengan kata sendi nama. Contoh dia, perasaan rindu, perasaan benci, perasaan suka, perasaan marah, perasaan cinta dan banyak lagi lah. Okey, jadi contoh ayat di sini, dia amat rindu akan emaknya. Kalau kamu tengok, rindu itu adalah kata adjektif perasaan. Apa yang kita rasakan, apa yang manusia rasakan, apa yang benda hidup yang rasakan, itu adalah kata adjektif perasaan. Dan selepas kata adjektif perasaan, wajib perlu ada kata sendi nama, akan, di ke, dan banyak lagi lah. Tapi penggunaannya lebih kepada akan, kata sendi akan. Okey, kemudian yang terakhir kita akan tengok kata adjektif panca indera. Kalau kata adjektif panca indera ini, dia membawa pengertian konsep rasa. Kamu rasa dengan menggunakan deria sentuh kamu. Kamu pandang, iaitu kamu pandang dengan deria mata kamu, deria kamu melihat. Kamu dengar, itu kamu dengar dengan deria telinga. Kamu bau, kamu hidu bau dengan deria hidung kamu. Kamu sentuh dengan deria kulit kamu, atau gabungan kelima-lima indera sebagai penerang kata nama. Okay, kita ada beberapa indera yang kita akan tengok. Yang pertama, kita ada indera deria rasa. Contoh dia, rasa ini kita rasa, kita makan, kita rasa dengan lidah kita. Okay, jadi contoh dia, kita boleh rasa manis, sedap, tawar, pahit. Jadi contoh ayat yang kita boleh guna, minuman itu sungguh manis. Jadi di sini deria rasa ini lebih kepada penggunaan deria lidah kamu sebagai unsur keterangan bagi kata nama. Okey, seterusnya kita ada deria pandang. Deria pandang ni kita lihat dengan menggunakan deria mata kita. Contoh dia, kita boleh lihat sama ada sesuatu benda itu cantik ke, kacak ke, hodoh ke, molek ke. Jadi contoh ayat dia, pemuda kacak itu berasal dari Perak. Macam itulah. Jadi kita gunakan deria mata kita sebagai unsur keterangan bagi kata nama. Yang ketiga pula kita ada deria dengar, iaitu deria menggunakan telinga kita. Contoh dia, kita boleh dengar bunyi yang bising, bunyi yang merdu, bunyi yang nyaring, bunyi yang lunak. Contoh ayat dia, bunyi bising datang dari bilik prasekolah itu. Jadi di sini deria dengar ini yang menggunakan deria telinga kita sebagai unsur keterangan bagi sesuatu kata nama. Okey, yang keempat pula kita ada deria bau. Deria bau ini kita boleh hidu bau yang wangi, bau yang harum, bau yang busuk, dan bau yang hapak macam kamulah. Jadi contoh ayat dia, minyak wangi itu harum baunya. Okay, yang seterusnya kita ada deria sentuh. Deria sentuh ni macam mana? Kita boleh sentuh guna kulit kita, guna tangan kita sentuh. Kita boleh rasakan sesuatu permukaan itu halus ke, kasar ke, licin ke, keras ke. Jadi kita gunakan deria sentuh, iaitu deria kita menyentuh dengan menggunakan kulit kita sebagai unsur keterangan bagi sesuatu kata nama. Okay, jadi contoh ayat yang saya guna di sini adalah papan itu kasar kerana belum diketam. Kita boleh sentuh permukaan papan itu dengan tangan kita, dengan kulit kita, dan kita dapat rasa papan itu kasar. Jadi itu adalah kata adjektif panca indera untuk deria sentuh. Okay, kemudian kita ada gabungan beberapa deria untuk membentuk
kata adjektif yang akan menerangkan sesuatu unsur kata nama. Okey, contoh dia bersih. Perkataan bersih ini adalah gabungan daripada deria pandang dan deria bau. Okey, di mana kita boleh melihat sesuatu tempat itu bersih kan? Semua tempat itu tersusun, semua barang yang ada tersusun, tak ada sampah. Jadi mata kita pun sedap memandang. Itu kita panggil sebagai bersih. Kemudian bau pun wangi, tak ada bau hapak, tak ada bau busuk. Jadi itu kita boleh nyatakan bersih. Kalau selesa pula pun sama. Kita sentuh sesuatu permukaan. Contoh dia tilam kamu. Kamu sentuh cadar tilam kamu. Selesa saja kan? Lembut saja. Kemudian kamu pandang tilam kamu pun rasa enak. Sedap untuk tidur. Kamu rasa kamu nak tidur. Jadi itu kita adalah untuk perkataan kata adjektif panca indera selesa ini tadi. Jadi contoh ayat yang saya gunakan di sini adalah rumah kepunyaan Ali itu selesa benar. Okay, jadi kita dah tengok ke-9 kata adjektif panca indera. Saya nak kamu tengok betul-betul tadi Okay, kita tengok secara ringkas sahaja tadi. Okay, kemudian kita tengok dari segi kesalahan penggunaan kata adjektif ini. Yang ni yang penting. Okay, yang pertama kita ada 3 kesalahan dari segi kata adjektif. Okay, yang pertama kita ada pengabaian penggunaan kata sendi apabila frasa adjektif itu diperluaskan. Tadi kalau kamu ingat kita guna kata sendi ini untuk kata adjektif perasaan kan. Jadi kita wajib menggunakan kata sendi akan ini. Okey, jadi di sini contoh dia, rindu ibunya, salah. Kerana selepas kata adjektif perasaan perlu ada kata sendi akan. Rindu akan ibunya, cinta akan ibunya, benci akan kawannya, dan banyak lagi. Itu adalah kesalahan yang pertama. Okey, kesalahan yang kedua pula, apabila kata sendi akan disingkatkan menjadi kan lalu dijadikan imbuhan. Jadi kebanyakan kesalahan ini adalah berkaitan dengan kata adjektif perasaan. Jadi kesalahan yang kedua untuk kata adjektif perasaan ini adalah apabila kita menyingkatkan kata sendi akan menjadi imbuhan kan. Yang tu salah. Rindukan ibunya, salah. Kerana selepas kata adjektif perasaan perlu wujud kata sendi bukan imbuhan. Jadi salah kalau ada imbuhan, perlu kita betulkan menjadi rindu akan ibunya. Jadi ingat betul-betul 2 kesalahan dalam kata adjektif perasaan ini. Okay, yang seterusnya pula adalah kesalahan yang seterusnya ialah apabila awalan men ditiadakan. Contoh takutkan, bukan kata kerja transitif tetapi kata kerja pasif. Contoh, saya menakutkan kanak-kanak tu. Itu yang betul. Yang salah tadi, takutkan. Takutkan ni bukan kata kerja transitif tetapi kata kerja pasif. Jadi kamu perlu meletakkan imbuhan awalan men di kata adjektif tersebut. Menakutkan itu. Okey, itu saja PDPR kita pada hari ini. Jadi saya nak kamu salin apa yang ada di dalam video ini. Slide ini saya akan sediakan nanti dan bagi dekat dalam grup. Tugasan latihan untuk hari ini adalah saya nak kamu bina ayat untuk ke-9 jenis kata adjektif tersebut. Saya nak kamu bina ayat untuk kata adjektif sampai 9 tadi. 9 jenis kata adjektif, bina 1 ayat untuk setiap jenis kata adjektif. Okey, setakat itu saja PDPR kita pada hari ini dan terima kasih, dan tolong hantar kerja kamu secara personal message kepada saya dan tolong respon kehadiran di dalam grup. Okey, terima kasih.